Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang masih mengikuti saya dalam Facebook saya Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi atas perkongsian yang menarik berkaitan dengan diabetes dan juga gula ataupun pemanis sintetik. Seperti biasa, setiap hari Isnin 9.15 malam, perkongsian-perkongsian yang berkaitan dengan kesihatan, pemakanan, diet dan juga ubat-ubatan kita kongsikan di sini. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang bersama saya pada malam ini. Saya percaya Olive House, ejen-ejen Olive House pun ada program pada malam ni ya. Jadi kemungkinan tak ramai yang ada di sini, tetapi saya harap supaya perkongsian ini dapat dimanfaatkan sebab ramai yang bertanya tentang gula putih, gula perang, molasses. Lepas tu bertanya tentang madu, tentang gula sintetik, bagaimana dia membantu untuk merawat diabetes sebagai contoh. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan saya. Kita lihat dulu rakan-rakan kita. Muhammad Syafiq, terima kasih. Tuan Haji Abdul Aziz Karim, Waalaikumsalam. Cuaca baik Tuan Haji ya. Alhamdulillah. Puan Ran, ni rakan Facebook saya, rakan kelab sihat saya ni. Puan Fatimah Abdullah, ini saya punya rakan Facebook saya daripada Sarawak. Laura Haikal, Waalaikumsalam. Zanari Abdul Rahman, ni pun biasa bersama dengan saya. Hari ini kita nak bercerita tentang pemanis yang sesuai mungkin digunakan oleh pesakit diabetes. Puan Azlin binti Haji Dahlan, Waalaikumsalam. Cah PD, Waalaikumsalam. Jadi kita lihat dulu boleh kita buka kepada slide pertama kita, apa yang dikatakan gula dan sebagainya, supaya basic ini kita faham dan bagaimana orang diabetes ni dapat menggunakan gula atau pemanis ni dalam kehidupan mereka. Okey. Sebenarnya perkataan gula ni adalah pinjaman daripada perkataan Sanskrit iaitu gula ataupun guda. Perkataan gula tu sendiri. Dia merujuk kepada kristal putih tu. Yang kristal putih tu sebenarnya karbohidrat lah yang boleh dimakan. Jadi gula ni sebenarnya adalah gula putih ni ataupun kita panggil sukrosa ni adalah merujuk kepada itulah yang diperbuat selalu daripada tebu. Kalau di Indonesia selalu buat daripada tebu, tapi di negara-negara lain juga digunakan kita panggil ubi bit. Ubi bit yang warna merah pun menghasilkan gula juga. Jadi gula ni ataupun sukrosa ni dia ada gabungan antara glukosa dan juga fruktosa, iaitu 50% glukosa, 5% lagi adalah fruktosa. Jadi fruktosa yang menyebabkan sukrosa ni menjadi manis. Jadi kena faham bahawa gula putih ni dia ada dua. Satu kita panggil fruktosa, satu kita panggil dia glukosa.
Glukosa ni yang kita lihat dalam darah pesakit diabetes dan kita measure dia. Fruktosa tidak termasuk. Jadi setengah orang tu apabila dia makan banyak buah-buahan sebagai contoh, jadi dalam tu banyak fruktos. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bahawa gula dia agak rendah sikit. Dia sebenarnya menambangkan bahawa glukosa dalam gula tu agak rendah disebabkan oleh kandungan glukosa tu sebenarnya yang rendah. Boleh faham Jadi kalau kita ambil gula putih, gula tambah gula putih dalam minuman kita, dia boleh meningkatkan glukosa dalam darah. Bagi pesakit diabetes, selalunya dia akan meningkat dan diukur dengan mesin glukometer. Terima kasih Puan Ran Ibrahim berkongsi akan berkongsi. Puan Halimah Abdullah, Waalaikumsalam. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Jadi Malaysia adalah negara yang mempunyai paling ramai penduduk yang gemuk di Asia. Di ASEAN terutamanya lah. Di ASEAN. Di ASEAN tu maksudnya Asia Tenggara lah. Ia mempunyai kadar kegemukan kedua paling tinggi di ASEAN. Di kawasan dia itu di kalangan kanak-kanak yang berusia 5 hingga 19 tahun. Iaitu 17.1%. Yang ini fakta ni saya ambil pada tahun 2017. Maksudnya 4 tahun yang lepas. Dia kata Malaysia ni kalau kanak-kanak ni antara 5 hingga 19 tahun adalah yang kedua. Tetapi kalau orang dewasa, maksudnya 18 tahun ke atas adalah yang paling gemuk sekali. Punca dia apa? Antara puncanya adalah pengambilan air yang bergula menyumbangkan kadar peningkatan berat badan dan juga menyebabkan penyakit atau kes NCD. Apa dia NCD? NCD adalah non-communicable disease seperti diabetes, serangan sakit jantung, stroke dan juga kanser. Jadi maksud dia apa? Maksud dia apabila kita ambil air yang bergula menyebabkan kegemukan, kegemukan ini yang akan menyumbangkan kepada masalah NCD iaitu diabetes, hypertension, serangan jantung, stroke dan juga kanser. Jadi body mass index ni atau BMI yang meningkat ni sebenarnya adalah disebabkan oleh pengambilan terutamanya lah air yang bergula. Kalau kita makan sebagai contoh kita kadang kita tengok orang ambil air kok, air manis-manis kita tak ambil air kosong contoh. Yang ini akan menyumbangkan kepada peningkatan gula dan gula ni BMI ni hanya dapat dikurangkan sebagai contoh apabila kita mengurangkan pengambilan air yang bergula ni atau kita hentikan langsung. Sebab tu saya dapat juga feedback ataupun testimoni lah daripada rakan-rakan yang mana apabila mereka dah tak ambil air yang bergula lagi, dia pun badan pun dah menurun sekurang-kurangnya 5 kilogram kan. Itu biasa tu. Okey, seterusnya. Terima kasih kepada Dang Anah. Waalaikumsalam. Puan Ran sukrosa tu Puan Ran, sukrosa adalah glukosa campur dengan fruktosa. Itu yang kita sebut sebagai sukrosa Haji Muhammad Hussein, Waalaikumsalam Tuan Haji. Macam mana Tenggara hujan? Puan Fi, Waalaikumsalam. Queen Gambit, Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, bahayanya gula air bergula. Sekarang banyak dijual pelbagai jenis air minuman dan sangat sedap. Memanglah gula ni memang sedap. Masalahnya apabila kita terlalu banyak minum air yang manis ni bergula, lidah kita ni dia akan menjadi resistant. Dia dah jadi macam orang cakap tu apa orang cakap tu macam rasa yang biasa dah tak manis lagi dah. Dia nak lagi yang manis dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang setengah orang tu dia rasa tak manis tapi orang lain rasa sangat manisnya kan. Itulah yang menunjukkan bahawa seorang tu dah terlalu banyak makan mengambil air yang manis sehingga menyebabkan dia rasa pada lidah dah menjadi resisten. Jadi macam mana kita nak kurangkan resisten ni? Dengan cara memang kena berhenti. Kena berhentikan pengambilan gula, barulah nanti apabila dia rasa sikit gula, dia rasa dah manis sangat dah. Itu contoh Jadi kita tengok sekali lagi basic kepada gula ni, iaitu yang kita sebut sebagai monosakarida ataupun gula ringkas ini. Dia adalah menyimpan tenaga yang boleh digunakan oleh sel-sel biologi macam tubuh kita lah. Benda-benda yang hidup menggunakan monosakarida ni. Monosakarida ni adalah satu molekul saja, gula ringkas. Apa dia monosakarida? Antaranya glukosa. Glukosa ni yang biasalah.
Kemudian kita ada fruktosa ataupun gula buah. Jadi dalam buah-buahan ni terdapat banyak gula fruktosa. Kalau tadi gula tebu, dia 50-50, dia menghasilkan sukrosa. Fruktosa banyak pada buah-buahan daripada fruit kan. Jadi kita ada fruktosa. Kemudian kita ada galaktosa. Galaktosa ni adalah gula dalam susu. Sebab tu dia juga boleh akan meningkatkan gula sebenarnya dalam tubuh kita, dan juga dia, sebab tu orang yang ada diabetes sebagai contoh, kita juga minta mereka berhati-hati meminum susu. Kemudian dia sakarida. Apa dia disakarida? Disakarida adalah dua molekul yang diikat melalui proses pengeluapan. Maksud dia dua molekul gula ni dilekatkan apabila air dikeluarkan. Sebab tu apabila kita minum air, dia akan memecahkan disakarida ni dan juga menghasilkan dua monosakarida, dan monosakarida ni akan digunakan untuk menghasilkan tenaga. Jadi untuk dapat tenaga kena minum banyak air. Sukrosa atau gula pasir adalah gabungan satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Laktosa atau gula susu tadi adalah gabungan glukosa dengan molekul galaktosa, yang gula susu yang kita sebut tadi. Maltosa atau gula malt adalah gabungan daripada dua molekul glukosa. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan saya hari ini yang banyak berkongsi sikit cuaca di sana. Alhamdulillah di Johor Bahru hari ini agak kering sikitlah. Tuan Haji, resisten dia rasa pada lidah akan menjadi lemah. Bukan lemah Tuan Haji, dah semakin kurang dah. Dah semakin kurang. Sebab tu setengah orang tu dia minum air sikit manis je dah rasa dah manis sangat dah. Ada setengah orang tu yang letak satu cawan tu, satu gelas kan, letak gula ataupun letak susu pekat pun dia rasa masih tak manis lagi. Sebab lidah dia dah ada resisten, dah tak ada rasa lagi. Queen Gambit, tapi kalau tak minum manis, badan lemah je doktor. Kalau dapat minum air kopi baru segar. Ya, ini yang kita sebut sebagai yang kita sebut sebagai craving, sugar craving. Sugar craving ni sebenarnya kita nak gula segera. Baru kita rasa segar. Bila lama tak minum air manis, kita rasa lemah, letih, minum teh tarik sikit kita rasa segar. Yang ini adalah sugar craving. Sebenarnya tenaga tu adalah daripada dua. Satu daripada yang segera. Yang segera ni lah yang kita sebut sebagai gula-gula ringkas, simple sugar, iaitu glukosa ataupun sakrosa dan sebagainya. Yang ini menghasilkan tenaga dengan cepat. Satu lagi tenaga adalah daripada lemak kita. Contoh kalau kita berpuasa kan, kita tak dapat tenaga daripada gula sebab kita tak makan, tetapi kita dapat daripada lemak dalam tubuh kita. Bahasa mudahlah. Dia ada triglyceride, dia ada glycogen, dia ada fat yang akan membakar menjadi lemak. Sebab tu memang betul setengah orang tu bila tak dapat gula, teh tarik ke apa kopi, dia akan rasa lemah dan letih. Tetapi bila dapat je gula, dia akan merasa segar. Itu adalah contoh sugar craving. Ya betul Tuan Haji, betul. Fruktosa adalah gula yang ada dalam buah-buahan. Okey, Puan Rafizah. Puan Rafizah bertanya, Assalamualaikum doktor, bagaimana pula minuman yang berkarbonat dengan zero dan kalori, contohnya minuman Vida yang mengandungi 100 mg vitamin C boleh diambil ke? Yang ni kita sebut nanti. Kita sebut gula sintetik gula sintetik di hujung perkongsian nanti. Puan Halimah Abdullah, saya tak ambil gula 1 tahun dah, berat turun 10 kilo. Tengok tu, lutut pun dah berkurang. Sakit lutut pun dah berkurang sebab berat badan dah kurang 10 kilo. Sakit lutut pun dah tak ada. Punca dia apa? Hanya tak mengambil gula saja dalam minuman setahun. Amy Olive House, Waalaikumsalam. Cuaca di mana tu Puan Amy? Di KL kan? Okey, di KL cerah, alhamdulillah. Puan Ran, si Kedah, alhamdulillah panas. Ini rakan Olive House saja, Puan Raja. Alhamdulillah di Putrajaya, alhamdulillah tak ada hujan. Jadi kita tengok pada slide yang seterusnya, kesan terhadap kesihatan. Sugar drinks making us sick. 2003, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengemukakan bukti berhubungan dengan peminuman air yang bergula
dengan kebuncitan. Sebab tu WHO mencadangkan supaya ada kita panggil dia sugar tax. Sugar tax tu maksud apa? Kalau di Malaysia, kalau tak silap saya, 1 liter air yang bergula, yang manis lah yang disediakan dalam botol, dalam tin dan sebagainya, dikenakan 40 sen. Setiap satu liter, cukai dia 40 sen. Bukti juga menunjukkan bahawa pengambilan lebihan minuman yang dimaniskan meningkatkan risiko kencing manis tahap 2 dan juga sindrom metabolik pada kedua-dua lingkungan anak-anak dan orang dewasa. Jadi kalau kita nak ajari anak kita sihat, memang kena galakkan dia minum air kosong. Jangan jadi macam kita lah. Kalau kita mungkin dulu masih kecil-kecil kita tak tahu kan. Kita minum air sirap lah, air gas dan sebagainya. Sebab tak ada pendedahan sangat. Tetapi sekarang ni dah banyak pendedahan tentang bahaya minuman bergula ni. Kita bolehlah ajar anak-anak kita supaya mereka waktu dewasa nanti tidaklah terlalu cepat mendapat masalah penyakit. Gula juga turut menjejaskan kesihatan gigi kerana kerosakan yang boleh disebabkan pemakanan yang gula yang berlebihan. Jadi gula ni boleh menyebabkan kerosakan gigi, sakit jantung, diabetes, obesiti. Terutamanya pada kebuncitan ni. Buncit terutama pada lelaki ni hanya dapat dikurangkan apabila kita mengurangkan pengambilan gula dan refined karbon. Nasi putih, roti putih, gula putih. Yang ni kita dapat kurangkan. Kalau nak cepat lagi kita buat exercise lah, sit up dan sebagainya. Dan juga boleh menyebabkan metabolic syndrome. Antaranya apa metabolic syndrome? Tekanan darah tinggi, tahap gula yang tinggi, walaupun mungkin belum diabetes tetapi tahap gula dah tinggi, yang ini kita sebut sebagai pre-diabetes. Triglyceride yang tinggi ataupun good cholesterol HDL dia rendah. Dan juga dia ada banyak belly fat. Jadi sebab tu kalau orang bertanya kepada saya, doktor, apakah ubat yang paling bagus untuk fatty liver? Jawapan saya senang saja, kurangkan pengambilan gula dan semua karbohidrat ringkas. Dia membantu. Selain daripada itu pun untuk orang gaul. Orang gaul kadang-kadang dia cakap, doktor saya dah tak makan makanan lauk dah doktor, seafood apa semua saya dah tak makan. Daging merah pun saya tak makan. Tapi saya kena gaul juga. Apa dia punya sebab dia? Antaranya adalah gula. Gula juga menyebabkan masalah uric acid tinggi dalam tubuh. Kena faham tu. Jadi sebab tu bukan setakat seafood, daging merah, tetapi gula juga harus dielakkan bagi pesakit gaul. Kering gambit, doktor, tapi ada pendapat kata kalau kita minum air manis, lepas tu kita buat kerja barat atau exercise, jadi boleh burn balik kalori. Betul ke? Memang betul. Apabila kita gula dalam tubuh kita, lepas makan lah contoh, lepas makan gula akan meningkat, kita buat kerja, dia akan bakar gula kita dalam tubuh kita. Tak payah exercise pun tak apa, contoh berjalan, lepas makan kita berjalan, dia akan membakar. Tetapi kalau kita tidur, lepas makan, dia akan menjadi lemak dalam tubuh kita. Ini gula tau, saya bukan cakap lemak, gula. Gula akan menjadi lemak dalam tubuh kita. Memang betul. Sebab tu bergantung. Kalau contoh kita tak bekerja kuat, tak perlulah ambil orang cakap terlalu banyak refined karbo. Refined karbo kita kurangkan, tetapi kita ambil kompleks karbo. Artinya apa? Mungkin buah-buahan, sayur-sayuran, whole meal, roti atau benda-benda yang contoh oats ataupun ke kacang. Itu bagus untuk tubuh kita sebab dia kompleks. Nak menghasilkan gula yang ringkas ni, dia mengambil masa. Kenapa perlu dia? Sebab apabila terlalu cepat masuk ke dalam darah, insulin akan menjadi tinggi dan insulinnya yang terlalu tinggi yang persistently high, dia akan menyebabkan insulin resistant yang itu yang berbahaya. Kalau kita tengok sebagai contoh gula dan obesiti, banyak kajian dah dibuat dalam tahun 1980 hingga 2013 pengambilan gula. Pengambilan gula kalau kita tengok semakin tinggi pengambilan gula, semakin obes orang tu. Ini secara berkumpulan kajian yang dibuat. Cuma tahun 2000 tu kita tengok sebagai contoh pengambilan gula walaupun dah rendah, obesiti semakin tinggi. Kenapa? Kerana faktor physical activity yang semakin kurang. Walaupun dia dah turunkan pengambilan gula, tetapi masih lagi pengambilan refined karbohidrat dan juga aktiviti fizikal yang semakin kurang, jadi obesiti pun masih lagi meningkat. Kalau kita tengok sebagai contoh pengambilan
Gula yang dicadangkan bagi lelaki adalah 9. Cakap tu 9 teaspoon per teaspoon pengambilan sudu kecil. Wanita pula 5. Tetapi kalau kita tengok secara keseluruhan dia, kita dah mengambil lebih kurang berapa tu? Mengambil 24 kilogram setiap tahun secara am. Orang-orang di Amerika Utara dan Selatan mengambil 50 kilogram. 50 kilogram ni sebenarnya kebanyakannya air. Air kok, air apa semua yang manis-manis lah ni. Yang itu yang menyebabkan. Lepas tu refined karbo. Sementara warga Afrika pula mengambil gula bawah 20 kilo. Sebab mereka pun mungkin faktor restoran segera ni, makanan segera ni kurang di sana. Jadi mereka tak mengambil banyak lah. Okey, seterusnya. Puan Amy, Olive House bertanya, manisan semula jadi seperti air tebu fresh, nipah, nira nipah, air jus, buah-buahan manis tanpa gula, adakah berkhasiat juga? Yang ini kita panggil natural lah, natural gula. Tetapi kena faham, setiap gula mempunyai nilai kalori yang sama. Nanti kita akan sebut. Ini slide yang seterusnya. Okey, betul. Okey. Puan Salwah, Sarip. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam, Puan Salwah. Rose Mawar, selalu minum air kelapa kosong. Okey ke, Doktor? Bagus. Minum air kelapa kosong sebab dalam tu pun dah ada sedikit gula dah. Zahra Hamad, Waalaikumsalam. Jadi kita lihat pemanis natural berbanding dengan pemanis sintetik. Okey. Kita kena faham bahawa pemanis ni dia ada dua. Pemanis ni maksud dia substance ataupun yang menyebabkan rasa manis. Dia ada dua. Pertama yang natural, satu lagi yang sintetik. Yang natural ni memang dah alam dah ada dalam alam semula jadi kita. Yang sintetik ni kita buat di bawah dalam kilang, dalam makmal dan sebagainya. Yang kita buat sendiri. Jadi yang mana yang paling bagus? Sudah tentu yang natural. Tapi kita tengok dulu satu-satu. Pemanis yang natural, dia ada dua. Satu yang berkalori. Maksud dia kalau kita ambil, gula akan tinggi. Boleh faham Kalau kita ambil, gula akan tinggi. Tinggi gula ni akan menghasilkan kalori atau tenaga. Satu lagi, pemanis natural tetapi tidak ada gula. So, pemanis natural ni ada dua jenis atau ada dua kategori. Satu yang berkalori, iaitu gula putih, gula perang, molasses, gula kelapa dan juga madu. Yang ini tuan-tuan walaupun dia kita kata gula putih lah, gula perang, gula molasses, gula kelapa ni, dia punya tahap kalori lebih kurang sama. Saya nak beritahu tu, tahap kalori atau kandungan kalori lebih kurang sama. Kalau kita ambil satu sudu gula putih, sama juga kalori dengan satu sudu madu. Satu sudu gula putih, gula perang sama juga dengan molasses, gula kelapa dan madu. Nilai kalori adalah sama, cuma nilai nutrien dia adalah berbeza. Yang inilah kita nak beritahu kebaikan dia. Sebab contoh, gula putih tak ada apa-apa, kosong. Nutrien tak ada, kosong. Cuma ada kalori saja. Yang ini yang tak bagus ni. Sebab apa? Gula putih, bila kita ambil, glycemic index dia sangat tinggi. Maksud dia, bila kita minum air gula putih, gula cepat masuk ke dalam darah. Itu yang pertama. Kemudian gula perang. Gula perang ni apa? Gula perang ni tuan-tuan, sebagai contoh, kita ada kita menghasilkan gula putih daripada tebu. Kita menghasilkan gula putih dari tebu, kita dapat gula putih. Sebahagian kecilnya, lebih kurang 10%, mungkin menghasilkan kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai tahi gula. Paling mudah sekali lah. Iaitu adalah molasses. Molasses ni rasanya kurang sikit rasa manis, tetapi nilai kalori dia lebih kurang sama, cuma dia ada sikit mineral, dia ada sikit vitamin di dalamnya. Yang itu adalah molasses. Okey, kena ingat itu molasses. Jadi gula perang ni, apabila gula putih dicampurkan 5 hingga 10% molasses ke dalamnya. Kena ingat sekali, gula perang adalah gula putih
yang dicampurkan 5 hingga 10% molasses ke dalamnya. Sebab tu warna dia agak perang. Kalau tambah banyak sikit, dia akan menjadi lebih gelap. Ada yang tak berapa terang, ada yang itu bergantung pada kandungan molasses yang dicampurkan. Tuan-tuan jadi faham. Jadi tuan-tuan kalau tanya saya, doktor mana bagus gula perang ke gula perang bagus tak doktor? Jadi tuan-tuan mungkin dah menjawab, dah boleh mendapat jawapannya. Maksudnya adalah lebih kurang sama je. Molasses tu lebih baik, cuma dia tidak manis sangatlah sebab kandungan fructose di dalamnya dah menjadi lebih rendah sebab dia tak manis sangat. Sebab tu orang ambil molasses juga, tetapi dapatlah sikit mineral, vitamin sikit. Campur dengan gula biasa, dia jadi gula perang. Okey, kita tengok sikit kawan-kawan kita. Queen Gambit, kalau kek macam mana doktor? Gula yang tinggi juga kah? Memang betul kek. Selagi kita gunakan gula putih, dia adalah refined karbohidrat. Sarina Khairuddin, Waalaikumsalam. Mahjan Mahmud, Assalamualaikum doktor. Selamat malam. Gula yang sesuai untuk penginap kencing manis. Ini kita akan bincangkan. Fuziah Jafar, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Jadi saya dah terangkan tadi, gula putih, gula perang, molasses. Sekarang kita pergi kepada gula kelapa. Gula kelapa di Malaysia ni lebih kurang ada 3 atau 4. Pertama sekali, gula betul-betul gula kelapa yang kita panjat pokok tu kan, dia keluarkan pemanisan. Manisan tu kemudian dia akan dipanaskan, buang air dia sehingga menjadi gula. Yang itu kita panggil gula kelapa. Gula kabung sebagai contoh. Gula kabung adalah daripada pokok kabung. Dia sebahagian daripada gula kelapa. Gula kelapa ni contoh dia kita panggil dia gula merah, kadang kita panggil dia gula Melaka. Ini semua gula kelapa. Daripada kelapa tu sendiri. Kalau daripada pokok kabung, kita panggil gula kabung. Ada juga yang kita sebut sebagai gula nipah. Jadi daripada pokok nipah. Dikeluarkan daripada dia punya apa kita panggil tu, bunga dia. Sebelum jadi bunga tu, kita potong. Dia akan mengeluarkan air. Air ni kita kumpulkan. Lepas tu kita panaskan untuk mengeluarkan atau mensejatkan air. Bila dia jadi pekat, dia akan menjadi gula. Dalamnya ada sedikit mineral, vitamin dan nilai kalori yang sama. Jadi lebih baik daripada gula putih. Lain sekali, gula kelapa sama ada gula merah ke ataupun gula apa kita panggil. Kalau di Kelantan kita panggil nisel kan, ataupun gula Melaka, gula merah. Nak membezakan selalunya gula Melaka, gula kelapa ni dia cepat hancur. Kita pegang dia hancur. Kalau dia keras sangat tu, itu maksud dia mungkin dah dicampur dengan gula putih. Itu perbezaan dia. Kemudian kita ada madu. Madu ni adalah saya selalu sebut sebagai pemanis natural berkalori yang terbaik. Sebab apa? Selain daripada kalori yang dia ada juga mineral. Dia juga ada vitamin. Dan satu lagi yang tak ada pada gula-gula yang lain adalah dia ada enzim. Enzim daripada mana? Daripada alilio lebah. Jadi dalam gula putih tak ada macam cakap tu mineral dan juga vitamin. Gula perang ada sikit mineral dan vitamin. Molasses ada sedikit lebih banyak daripada gula perang, vitamin dan juga mineral. Gula kelapa lebih banyak lagi mineral dan juga vitamin. Tetapi madu lebih banyak mineral, vitamin dan satu ada lagi ekstra iaitu enzim. Jadi dia bagus di situ. Jadi madu adalah yang terbaik. Kemudian kita ada pemanis yang natural tetapi tidak berkalori, iaitu stevia dan juga monk fruit kita panggil. Monk fruit. Monk fruit ni tuan-tuan boleh sekarang banyak jugalah yang ekstrak daripada monk fruit. Dia memberikan rasa manis tetapi dia adalah sesuatu yang natural. Muhammad, kita tengok sikit Muhammad Faizal Johari, kenapa aspartam gula tiruan seperti equal tidak elok? Yang ni kita akan bincang. Ada dakwa punca menyebabkan kanser. Ini saya akan bincang. Kemudian G Shanti, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, kita pergi pula kepada pemanis sintetik. Tadi kita ada pemanis natural, iaitu yang berkalori dan juga tidak berkalori. Yang tak berkalori yang natural ni adalah zero kalori maksud dia. Maksud dia tuan-tuan, kalau yang paling bagus adalah stevia, contohnya ambil daun stevia kan. Kita petik, kita gonyokkan sikit, letak dalam satu cawan teh. Rasa dia memang manis. Monk fruit pun sama, tapi monk fruit dia memang buah. Dalam dia, yang dia buah tu keras. Kita kena ambil dalam dia, baru kita dapat rasa manis dia.
Stevia daripada daun dia. Kita ambil daun dia, stevia. Sekarang ni ada extraction. Jadi dia memang zero kalori. Maksud dia memang tak ada gula. Bagus untuk orang diabetik dan juga orang yang nak menurunkan berat badan. Okey, kita pergi pula pada pemanis. Pemanis sintetik. Pemanis sintetik, kita ada sebagai contoh aspartam. Aspartam ni kalau dia punya branding dia, kita ada NutraSweet, Equal, sulfate, potassium pun ada. Kemudian kita ada neoten, kita ada sakarai, kemudian kita ada sucralose. Sebab tu ramai yang bertanya pada saya, doktor, apa bagus tak benda ni, apa pengganti gula pemanis? Tuan-tuan kena tengok bahan yang ada. Adakah dia stevia ke, adakah dia sucralose ke dan sebagainya. Sucralose memang rasa manis tetapi dia adalah sintetik. Selain daripada itu, dia ada erythritol, erythritol, xylitol, sorbitol. Yang tol ni dia sebenarnya adalah ekstrak daripada alkohol. Alkohol di ekstrak, dimodified jadi pemanis. Sebab tu belakang dia ada tol. Jadi yang selalunya kita dapat aspartam lah. Aspartam ni memanglah kalau dekat farmasi selalunya ada jual dalam bentuk equal. Yang itu adalah sintetik. Okey, ini adalah contoh-contoh sintetik. Puan Fazil Jabbar, Waalaikumsalam, terima kasih atas info. Susrianti Syamsi, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ada lebih kurang tak ramai, lebih kurang 38 orang. Alhamdulillah. Kontroversi pemanis tiruan. Ini kontroversi pemanis tiruan. Pertama sekali, ini nak menjawab soalan Muhammad Faizal tadilah. Pertama sekali apa dia? Dia pemanis tiruan ni dia meningkatkan selera dan menambah berat badan kerana tidak menghasilkan hormon leptin. Selalunya kalau kita makan gula yang biasa, bila kita makan, bila dah berlebihan tu, dia akan disimpan gula yang kita makan tadi, dia akan disimpan sebagai lemak dalam sel-sel lemak. Itu biasalah. Bila kita makan berlebihan, dia akan menghasilkan lemak dan disimpan ke dalam sel-sel lemak. Sel-sel lemak ni apabila dia dah penuh, dia dah padat, dia akan mengeluarkan hormon leptin. Hormon leptin dia akan pergi kepada otak membacanya sebagai cukup. Dia rasa puas, dia rasa kenyang, dia dah cukup dah. Tetapi apabila kita mengambil pemanis tiruan, dia tidak menghasilkan gula, dia tidak menghasilkan glycogen, dia tak menghasilkan lemak. Jadi walaupun kita rasa macam sedap manis, tetapi dia akan menyebabkan kita tak rasa puas, nak makan lagi, rasa lapar lagi. Dan ini akhirnya menyebabkan berat badan kita akan tinggi. Kecuali terutama kalau kita ambil pemanis sintetik ni bersama dengan benda-benda karbo yang lain. Contoh dia apa? Contoh dia kita ambil satu makanan lah yang karbohidrat, mungkin sup yang patutnya manis, tetapi kita letak contoh pemanis tiruan. Memang pemanis tiruan tu tak ada kalori, tetapi yang lain kemungkinan ada karbohidrat dan sebagainya memberikan kalori pada kita, dan kita makan dia tak memberikan kepuasan pada kita. Jadi kita nak makan lagi dan akhirnya menambahkan berat badan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia meningkatkan risiko diabetes. Terutama jika minum air gas. Sebab apa? Kita minum tadi aspartam aspartam tak ada kalori, zero kalori dah bagus dah, tetapi bila bercampur dengan pengawet, perasa, perwarna dalam minuman air yang bergas ni, dia boleh mencetuskan orang cakap tu faktor untuk mendapatkan diabetes. Ini kajian ni dah dibuat di France dan diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition 2013. Dia punya tajuk artikel atau jurnal ni lah Consumption of Artificially and Sugar Sweetened Beverage and Incident of Type 2 Diabetes di Jerman lah saya nak sebut, di France ni saya nak sebut pun tak pandai. Dia menyebabkan, dia kata pengambilan artificial beverage ataupun sweetener ni menyebabkan diabetes di kalangan orang yang minum. Berapa ramai? Di kalangan dianggarkan 6, kadang-kadang sehingga 121%. Tinggi sebenarnya. Dan juga di France juga sekali lagi
di jurnal yang sama, American Journal of Clinical Nutrition, yang ini bulan Julai, yang hari itu bulan Mac. Tajuk dia Artificially and Sugar Sweetened Beverage and Incident of Type 2 Diabetes. Jadi walaupun dia zero kalori bagus, terutama kita ingat baguslah minum ni kan, zero kalori taklah menyebabkan gula meningkat, tetapi dikatakan juga dapat meningkatkan risiko diabetes. Seterusnya kita tengok rakan-rakan lain-lain. Norhana, maltodextrin termasuk juga. Maltodextrin ni adalah dia daripada karbohidrat, dia ada sintetik, dia akan sintetik. Liz Masnun, terima kasih berkongsi. Selain daripada itu juga dia meningkatkan risiko metabolik. Apa risiko metabolik ni? Yang kita sebut tadi lah, tekanan darah tinggi, tahap gula yang tinggi, kebuncitan, excess belly fat dan juga tahap kolesterol yang tinggi, metabolic syndrome. Metabolic syndrome meningkatkan risiko metabolic syndrome. Yang ni kajian ni dibuat saya tak ingat di mana, tetapi dalam jurnal Diabetes Care 2009. Tajuk dia Diet Soda Intake and the Risk of the Incident Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes in Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Di antaranya ada banyak 2-3 tetapi saya ambil satu. Jadi dia kata some studies suggest diet soda drinkers could have up to a 36% higher risk of metabolic syndrome. Yang keempat, dia juga boleh merosakkan kesihatan usus. Kesihatan usus ni atau poor gut health biasanya berkaitan dengan peningkatan berat badan, lepas tu diabetes, metabolic syndrome, sistem daya tahan yang lemah, kadang-kadang boleh mengganggu tidur. Ini apabila kesihatan usus. Ini tajuk dia panjang tetapi antaranya lah dikatakan orang cakap tu pemanis tiruan ni boleh menyebabkan masalah kesihatan usus yang akhirnya menyebabkan susah tidur dan sebagainya. Yang ini kajian ni dibuat dalam dan diterbitkan oleh jurnal Nature. Tajuknya adalah Diet Rapidly and Reproductively Altered the Human Gut Microbiome. Yang ini pertama boleh carilah bagaimana pemanis tiruan ni dapat merosakkan kesihatan usus kita. Jadi kalau nak ambil sesekali mungkin okey kot. Tapi kalau kita ambil sebagai tabiat, saya tengok orang ada setengah tu, yelah anak beranak lah ni kan. Saya tengok lah depan mata saya seorang Chinese dengan anak dia. Memang mungkin dia memang betul-betul nak menjaga lah. Tetapi mungkin dia dapat info yang separuh masak lah. Mungkin dia tak tahu kan. Saya tengok memang dia bawa dia punya dalam bentuk biji tu kan. Nak ambil waktu rehat, minum kopi, minum teh, campur sebiji minum kan. Lepas tu memang dia bawa sekali. Jadi benda tu pemanis tiruan ni kena berhati-hatilah. Jangan ambil terlalu lama. Dan juga ada yang mengatakan bahawa pemanis tiruan ni boleh menyebabkan kanser. Yang ini saya cuba mencarinya tetapi tak adalah kajian. Mungkin tuan-tuan kalau ada boleh forwardkan kepada saya. Tetapi sepanjang pembacaan saya, pemanis tiruan ni tidak menyebabkan kanser. Mungkin dia boleh menyebabkan sakit kepala, menyebabkan alahan, tetapi belum lagi lah ada kajian yang menunjukkan dia boleh menyebabkan kanser. Gula nano, Puan Raja, Dr. Gula Nano. Yang tu Puan kena, nano tu adalah dia punya branding nama dia. Puan kena tengok dalam tu, ada apa dalam kandungan dia. Saya tak nak cakap lah nanti memburukkan orang cakap produk orang pula. Cuba tengok apa yang ada dalam dia. Yang saya sebut adakah dia termasuk dalam gula sintetik yang saya sebut. Jadi untuk orang diabetes, apa yang sesuai yang kita makan? Pada saya yang paling bagus sekali adalah yang natural. Yang natural sama ada boleh ambil apa? Boleh ambil sama ada yang tidak berkalori, stevia, monk fruit, ataupun boleh juga ambil yang berkalori tetapi ambil madu. Sebab apa? Madu tu ada mineral, vitamin dan juga kita panggil enzim yang bagus untuk kita. Cuma pengambilannya jangan terlalu banyak lah kan. Dia punya keyword senang je. Keyword dia adalah moderation kan. Bersederhana, tidak terlalu banyak. Maksud dia sebagai contoh kita cadangkan kalau kita olive house pun ada madu, kita cadangkan pengambilan 1 sudu waktu pagi, 1 sudu waktu malam. 1 sudu waktu pagi untuk orang yang tak buat diet intermittent fasting tu dah bagus tu sebab dia akan memberikan tenaga. 1 sudu pun dah lebih kurang
150 kilokalori. Jadi memang dah bagi tenaga. Seolah-olah dah makan 2 keping roti dah. Jadi tak perlu lagi makan benda-benda lain sebab memang dah cukup. Itu malam kan, malam pun boleh ambil sebab apa, dalam dia ada mineral, vitamin dan juga cakap tu enzim yang mana kita harapkan dapat merawat tubuh kita kan. Sebab tu jangan ambil lama sebab masalah ni madu ni kalau kita ambil, kalau paling bagus sekali kurangkan gula putih. Gula putih tu dah stop. Sesekali nak ambil pemanis, ambil madu. Jangan kita ambil gula putih, lepas tu kita ambil madu, kita ambil apa lagi? Kita ambil air-air yang memang cakap tu, air yang bergas yang itu dah tak cakap memberi manfaat. Jaga betul pengambilan gula putih, gula perang tadi, molasses. Kalau nak ambil, pada saya bagus kalau contoh minum kopi, ambillah sedikit, 1 sudu kan. Tadi pun kita dah beritahu untuk orang lelaki, gula tambah ni sekurang tak boleh melebihi 9 sudu kecil. Bagi wanita 6. Bagi kurang lagi bagus. Cuma sesekali kalau nak ambil tu madu sebagai ubat, yang itu kena kurang, ambil madu 1 atau 2 sudu, dia akan memberi manfaat pada kita. Jadi puan-puan boleh faham bagaimana nak mengambil madu sebagai rawatan diabetes. Dia ada panjang lagi sebenarnya saya nak cerita, tetapi hari ini kita fokuskan cara pemanis sintetik, adakah dia bagus untuk pesakit diabetes. Tuan-tuan boleh yang dah faham tadi boleh beri jawapannya sendiri, adakah dia bagus. Kalau tanya saya, sesekali okey, tetapi jangan selalu. Dia boleh memberi kemudaratan dari jangka masa yang panjang. Cuma kalau nak ambil yang diabetes, ambil yang tiada ada kalori, stevia, monk fruit, ataupun kalau nak ambil yang berkalori, sebagai contoh, ambil madu. Madu adalah yang terbaik. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama saya pada hari ini. Jam pun dah menunjukkan pukul 10. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan berjumpa semula dan kita akan bercerita pula tajuk yang mungkin relevan dengan kehidupan kita. Sampai itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Thank you.